Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajah binti Mak Yusof, nombor matrik 266343 daripada Pusat PES Kota Baru. Perkataan saya bertajuk Imigrasi dan Kesannya Terhadap Pembangunan. Saya akan teruskan dengan pengenalan ekonomi dan pembangunan. Ekonomi memainkan peranan yang penting dalam aspek pembangunan bagi mana-mana negara. Secara amnya, majoriti pendapatan negara bergantung kepada pembangunan dan perkembangan sistem ekonomi negara itu sendiri. Oleh itu, negara yang berkembang pesat dan maju secara teorinya akan mempunyai sistem ekonomi yang bagus dan jitu. Oleh itu, bagi mana-mana negara, prestasi ekonomi negara dilihat sebagai satu pengukur aras yang terbaik untuk menentukan tahap perkembangan negara dan sejauh mana negara akan mampu membangun dengan lebih baik hasil dari sumbangan sektor ekonomi. Seterusnya, kita akan melihat macam mana proses migrasi boleh berlaku. Pertama, migrasi yang biasanya berlaku adalah migrasi penduduk dari negeri yang tidak mempunyai peluang pekerjaan yang banyak kepada negeri-negeri atau bandar-bandar yang lebih maju. Yang kedua, migrasi boleh berlaku secara antarabangsa. Ini melibatkan perpindahan rakyat atau penduduk dari negara lain ke negara yang berbeza. Ketiga, migrasi memainkan peranan yang tinggi dalam aspek pembangunan dan ia menjadi salah satu faktor utama yang boleh mendorong pembangunan sesebuah negara itu. Dan yang keempat, proses migrasi mempunyai kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Tidak semua kesan yang diterima oleh migrasi adalah baik dan wujudnya beberapa kesan yang negatif akibat dari migrasi ini. Namun demikian, aspek ini harus dilihat dengan membandingkan kebaikan dengan keburukan yang mungkin diterima bagi melihat sejauh mana kesan migrasi terhadap pembangunan negara. Definisi migrasi. Kamus Britannica menjelaskan migrasi sebagai satu bentuk perubahan tempat kediaman seseorang atau sekumpulan. Ini dilakukan melalui proses perpindahan atau pergerakan yang dilakukan oleh individu atau kumpulan orang yang berpindah dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Pergerakan ini termasuklah pergerakan yang dilakukan oleh penduduk atau kaum nomad yang berpindah dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Perpindahan yang dilakukan atas faktor pekerjaan dan buruh, pergerakan ulang-alik yang dilakukan dan juga pelancongan. Seterusnya, kita melihat kepada jenis-jenis migrasi. Mengikut National Geographic, migrasi boleh dikategorikan kepada beberapa kumpulan yang unik. Pertama, migrasi dalaman dan luaran. Kedua, pengijrahan keluar. Ketiga, pengijrahan masuk. Keempat, pengijrahan pulang. Dan yang terakhir, pengijrahan bermusim. Manakala sebab-sebab berlakunya migrasi, pertama, mencari kehidupan yang lebih baik. Kedua, kesusahan, konflik negara serta mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, faktor persekitaran. Yang keempat, faktor keluarga. Yang kelima, pekerjaan. Keempat, pendidikan. Kelima, budaya migrasi. Dan yang terakhir, kiriman wang. Migrasi secara amnya bersifat dua hala dan ini juga boleh dilihat dari aspek impak yang dilakukan oleh migrasi. Bukan sahaja kepada negara asal mereka namun juga kepada negara baru mereka. Sama seperti aspek lain, migrasi juga mempunyai kesan baik dan buruk yang berlaku akibat dari migrasi ini. Ia bukan sahaja memberi impak kepada individu yang melakukan migrasi ini, namun ia juga boleh memberi kesan yang lebih ketara kepada negara-negara yang terlibat dan ini termasuklah dari aspek pembangunan dan perubahan ekonomi negara. Oleh itu, kesan migrasi kepada pembangunan negara dapat dilihat dari dua sudut, iaitu kesan positif dan negatif. Di sini dapat dilihat beberapa kesan positif migrasi kepada pembangunan. Pertama, permintaan tenaga buruh yang diperlukan oleh negara dapat ditampung melalui pembekalan pekerja asing yang sedia untuk digunakan dan mampu memenuhi permintaan buruh ini. Peluang pekerjaan di dalam sektor seperti perkhidmatan, pembinaan dan pembuatan akan sentiasa wujud. Namun demikian, pekerjaan seperti ini kurang mendapat perhatian atau minat dari penduduk tempatan.
Sektor pembinaan dan pembuatan merupakan antara penyumbang utama ekonomi negara dan kekurangan tenaga buruh di dalam sektor ini boleh menyebabkan projek menjadi terbantuk dan terhenti, dan ini boleh menyebabkan kerugian berlaku bukan sahaja kepada sektor tersebut namun juga kepada negara mendapat khidmat tenaga buruh dari luar dan tenaga buruh asing. Pekerjaan seperti di dalam pembinaan, pertanian dan juga perladangan menjadi pilihan utama pekerja-pekerja asing ini, dan dengan kehadiran pekerja asing di negara, permintaan terhadap tenaga buruh dapat ditampung dengan lebih baik. Yang kedua, mengurangkan ketidakseimbangan kuasa memilih pekerjaan yang wujud di tangan pekerja-pekerja tempatan, mendorong kepada persaingan di mana majikan dan sektor ekonomi mempunyai pilihan yang lebih banyak untuk mendapatkan pekerja yang berkemahiran dan yang sanggup untuk melakukan kerja dengan lebih baik. Majikan mempunyai pilihan. Mereka mempunyai kuasa untuk memilih pekerja yang lebih berkualiti dan lebih berdedikasi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan lebih baik. Pekerja asing mempunyai tahap komitmen yang lebih tinggi untuk memastikan diri mereka melakukan kerja dengan baik. Mereka juga mempunyai tanggungjawab untuk menampung kehidupan keluarga mereka di negara asal, dan ini mendorong kepada mereka untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih rajin. Yang ketiga, negara mempunyai sumber kemahiran yang lebih baik. Negara yang mengalu-alukan pelajar yang ingin melanjut pelajaran atau pendidikan di negara mereka dengan menawarkan pelbagai subsidi dan beasiswa seperti insentif yang menarik kepada pelajar. Bukan sahaja disebabkan oleh faktor ekonomi yang berkaitan dengan perbelanjaan serta wang yang digunakan oleh pelajar asing semasa belajar di negara tersebut. Peluang oleh negara itu untuk mendapatkan pakar-pakar masa hadapan dengan lebih besar dengan memberi naungan pendidikan kepada generasi ini. Ramai pelajar yang datang ke negara asing dengan niat untuk melanjutkan pelajaran mereka, namun akhirnya mengambil keputusan untuk menetap di negara tersebut akibat dari peluang dan taraf hidup serta sokongan yang lebih baik yang diterima oleh mereka. Namun, naungan mereka mendapat ganjaran yang jauh lebih bagus di dalam aspek mempunyai migran yang berkemahiran serta berpendidikan tinggi dan mampu menyesuaikan diri dengan mudah dengan budaya dan gaya hidup mereka. Yang keempat, kemasukan pendatang dan pekerja asing juga mampu mendorong kegiatan ekonomi negara di dalam sektor-sektor yang mungkin kurang mendapat perhatian. Akibat aktiviti perladangan kurang mendapat perhatian dari golongan penduduk dan tenaga buruh tempatan, dan ini menyebabkan sektor ini terbantuk dan terhad walaupun terdapat permintaan di dalam pasaran yang tinggi dan meluas. Kehadiran pekerja-pekerja asing yang sanggup untuk bekerja di sektor ini, aktiviti perladangan dapat dilakukan dengan lebih meluas dan menyeluruh, dan ini mendorong kepada peluang pasaran yang lebih baik dan lebih meluas. Menolong negara untuk mendapatkan peluang ekonomi yang lebih baik untuk negara, ekonomi negara sudah meningkat dengan lebih maju dan lebih baik, serta ia juga mendorong kepada peningkatan kemudahan dan infrastruktur di luar bandar. Yang kelima, mendorong kepada perkongsian kemahiran yang dimiliki oleh pekerja-pekerja ini dengan negara ini. Ramai pekerja-pekerja berkemahiran yang turut melakukan migrasi untuk berpindah ke negara lain untuk bekerja dan berkongsi kemahiran mereka. Mungkin tidak mempunyai nilai di negara asal mereka akibat dari wujud tenaga buruh yang mempunyai kemahiran yang sama. Namun, kemahiran ini mungkin menjadi rebutan di negara lain. Kemahiran bahasa Inggeris sebagai bahasa pertuturan dan bahasa ibunda amat dihargai di negara-negara asing, terutamanya negara seperti di Asia, di mana bahasa Inggeris mungkin bukan satu keutamaan untuk belajar permintaan untuk mendapat tenaga pengajar atau guru yang mempunyai kemahiran bahasa Inggeris yang tinggi dan merupakan pengguna bahasa Inggeris asal adalah amat dihargai di negara-negara ini. Dan yang terakhir, aspek pembangunan juga boleh dilihat di dalam negara asal pekerja asing ini, termasuklah di dalam aspek perkembangan ekonomi negara asal. Kiriman wang yang dilakukan oleh pekerja-pekerja asing ini dengan tujuan untuk menghantar wang ke negara asal mereka juga dilihat sebagai satu bentuk aktiviti
yang banyak membantu perkembangan ekonomi dan pembangunan negara asal. Ia mempunyai impak yang lebih tinggi dan lebih signifikan kepada ekonomi dan pembangunan mereka. Suntikan ekonomi dan negara luar melalui kiriman wang oleh pekerja-pekerja asing yang bekerja di negara asing dan menghantar wang ke negara asal mereka. Ekonomi tempatan menjadi lebih aktif dan lebih banyak pergerakan. Suntikan kiriman wang akan dapat mendorong kepada pembangunan ekonomi tempatan dan membolehkan negara asal meningkatkan kualiti dan taraf hidup serta pendapatan per kapita mereka. Manakala terdapat dua kesan negatif daripada migrasi dan kesannya kepada pembangunan. Pertama, kiriman wang yang dilakukan oleh pekerja-pekerja asing ke negara-negara asal mereka. Walaupun kiriman wang dilihat sebagai satu faktor yang menyumbang kepada perkembangan dan pembangunan ekonomi negara asal, ia tidak memberi impak yang sama kepada negara naungan baru pekerja-kerja asing ini. Apabila wang pendapatan yang diterima oleh pekerja asing ini dihantar keluar ke negara asal, ini bermakna negara menerima aliran keluar wang tanpa mendapat semula aliran wang masuk tersebut. Ini bermakna kitaran wang tidak berlaku di dalam ekonomi tempatan. Oleh itu, wang yang diberikan kepada pekerja asing tidak dapat membantu mengaktifkan kegiatan ekonomi tempatan negara. Okey, yang kedua, kemasukan pekerja asing dan pendatang asing juga negara yang tidak dikawal juga akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan penduduk di satu-satu kawasan berbanding dengan kawasan yang lain. Kawasan yang mempunyai peluang pekerjaan yang banyak akan menjadi terlalu padat dan tidak mampu menampung jumlah penduduk yang terlalu ramai. Manakala kawasan lain yang tidak mempunyai jumlah penduduk yang mencukupi dan ini boleh menyebabkan berlakunya perkembangan infrastruktur yang berbeza dan tidak seimbang di antara kawasan. Kesimpulannya, apa yang penting bagi negara yang bergantung kepada tenaga buruh asing ini adalah untuk mencari keseimbangan yang terbaik bagi memastikan kebaikan yang diterima dari migrasi dan pekerja asing dapat menampung kesan negatif yang diberikan oleh mereka juga. Dengan mencari keseimbangan yang terbaik, ia akan membantu negara dan tenaga buruh asing untuk saling bergantung dan bekerjasama dengan lebih baik. Terima kasih.